Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma ya 'alim 'allimna al-Qur'an, Allahumma ya 'alim 'allimna at-ta'wil, Allahumma ya 'alim 'allimna al-bayan. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Yang saya hormati Ayahanda Tuan Haji Ramli selaku setiausaha Masjid Nurul Iman yang menjadi pengerusi majlis pada malam ini, Ashabul Fadilah, Ayahanda Tuan Imam Tuan Haji Nurdin, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Nurul Iman, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama kalinya dan selama-lamanya, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesempatan yang diberikan pada malam yang berbahagia ini, dapat sama-sama kita bertemu empat mata. Dan alhamdulillah pada malam ni, selepas daripada kita salat maghrib secara berjamaah, kita dapat duduk di dalam majlis ilmu, suatu tempat yang disifatkan oleh baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhatun min riyadil jannah, satu taman daripada taman-taman syurga. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kelepasan dan kemudahan, kelepasan daripada api neraka dan kemudahan untuk kita menemui syurga Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kita, barang siapa yang menempuh satu jalan, tuan-tuan mai keluar daripada rumah tadi, keluar ke jalan, mai ke masjid ini, tidak ada benda yang lain yang terniat di hati kita, yabtaghi fihi ilma, kita nak mencari ilmu Allah Ta'ala, maka di antara pahala ataupun di antara perkara yang Allah Ta'ala balas, sahalallah, Tuhan akan memberikan kemudahan untuk kita menemui dan menuju ke syurga Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, Ayahanda Tuan Haji Ramli menyebutkan tadi, kita berada dalam satu bulan yang disebut sebagai Rabi' al-Awwal, iaitulah bulan kelahiran dan bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, bulan Maulud Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkataan maulid makna dia hari jadi Nabi. Maulud itu maksud dia dilahirkan. Selalunya kita duk sebut baca maulud, kan, kita duk sebut maulud. Tapi yang agak tepat itu adalah kita memperingati maulid, Maulidur Rasul. Kalau maulud, Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan, itu maksud dia maulud. Maknanya sambut maulud ni macam kita duk berendui ya. Kan, bila ada anak kata jom pergi maulud dia tu, tu boleh kita maulud. Tapi maulud ni kita duk, kebiasaan kita duk letak kat Nabi. Sebenarnya yang betulnya Maulidur Rasul, Maulid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita sambut ulang tahun.
Pasal apa yang kita sambut yang dikatakan hari jadi Nabi SAW ni? Kalau kita tak sambut ni, jadi lagu mana kepada Nabi ni? Sebenarnya Nabi, sama ada kita sambut ataupun tidak, Nabi tetap istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak tak banyak selawat kita ke atas Nabi pun, Nabi tetap istimewa. Kita tak selawat pun dia tetap istimewa, kita selawat pun dia tetap istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa yang kita buat? Sebab apa kita membesarkan Nabi SAW? Kerana Allah Ta'ala sendiri yang berpesan kepada kita, dan tiap kali hari Jumaat, tuan-tuan yang lelaki ini duk dengar. Tok Bilal akan pegang tongkat, dia akan bagi kepada Tok Khatib. Dia akan baca, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apa maknanya tuan-tuan sekalian? Dalam ni ayat ni kalau kita renung betul-betul, bagi kita ni yang mulut kita berat untuk berselawat ke atas Nabi, ayat ini merupakan satu tamparan dan satu sindiran kepada orang-orang yang cukup malas nak berselawat ke atas Nabi. Tuhan kata apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat berselawat ke atas Nabi SAW. Makna dia apa tuan-tuan? Allah Ta'ala sendiri berselawat ke atas Nabi. Kalau kita tengok, selawat ini satu ibadat yang cukup dekat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa Ustaz kata macam tu? Tuan-tuan tengok dalam ibadat-ibadat kita yang lain, Tuhan suruh kita buat, tetapi Tuhan tak buat. Tuhan suruh kita semayang, Tuhan semayang tak tuan sekalian? Tuhan tak semayang, dia nak sembah siapa? Tuhan suruh kita puasa, dia puasa tak tuan sekalian? Dia tak puasa lah, pasal ibadat puasa tu untuk dia. Tuhan suruh kita bawa keluar zakat, dia tak bawa keluar zakat. Tuhan suruh kita menunaikan haji, dan Tuhan sendiri, Allah Ta'ala sendiri pun tidak menunaikan haji. Makna dia, ibadat-ibadat ini untuk kita kepada dia. Tetapi tingginya selawat ni, pentingnya selawat ni apa? Dia suruh kita buat dan dia pun buat. Nampak tak sekalian? Daripada segi ayat tu pun kalau kita duduk dengar selalu sebelum kita lena lah hari Jumaat. Sebab innallaha wa mala tu, itu petanda nak lena awal tu. Kan? Innallaha wa mala, duk mala tu burung mala rebau duk main terbang atas kepala lah. Kan nak lena lah betul tu. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah dan malaikat berselawat. Tiba-tiba kita manusia tidak berselawat ke atas junjungan Nabi. Maknanya ayat ini merupakan satu sindiran. Kalau aku boleh buat, hampa ni hamba aku, bersiapa hampa tak boleh buat? Macam itulah lebih kurang ayat kita untuk kita nak bagi faham. Jadi tuan-tuan sekalian, tadi kita dah berselawat, alhamdulillah. Berselawat ni bukan berselawat saja. Nabi ada sebut, man salla alayya marrah. Siapa yang berselawat ke atas aku dengan marrah, dengan sekali selawat, sallallahu alaihi biha asyarah. Allah Ta'ala akan berselawat kepada dia dengan 10 kali selawat. Maksud selawat Allah Ta'ala tu apa dia tuan-tuan sekalian? Istighfar, Allah Ta'ala memberikan keampunan, dan juga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada kita. Kerana keampunan Allah lah hati kita bersih, kita boleh ada di masjid. Kerana rahmat Allah Ta'ala lah pada hari ini kita sakit, isteri kita masih lagi boleh tengok, tanya khabar sakit, macam mana, tang mana sakit. Kalau rahmat Allah Ta'ala tidak ada, tuan-tuan sekalian, kita keras kecung lah. Itu bahasa kita. Maknanya orang tak peduli kat kita. Pasal apa? Pasal rahmat Tuhan tu ada kepada kita. Bila ada, maka Allah Ta'ala meletakkan rahmat ke dalam hati-hati manusia untuk merahmati kita. Jadi tuan-tuan sekalian, kesimpulan daripada mula-mula saya bercakap ni, nombor satu, balik daripada ni, perbanyakkan selawat ke atas junjungan baginda Nabi SAW. Kerana di antara kelebihan yang lain, apabila orang berselawat ke atas Nabi, sudah pastilah Nabi akan mengenali kita pasal kita duk sebut tentang dia. Nabi sebut dalam satu hadis, man ahabba syai'an akthara min dhikrihi. Barang siapa yang suka kepada sesuatu, pasti banyak dia sebut benda tu.
Kita suka kepada tanah. Pergi tang mana pun cerita bab tanah ya. Maknanya dia ni memang gila tanah. Dia suka ke tanah. Kita suka kepada macam-macam benda lah. Suka kepada politik lah. Kira bubak lah ni. Kan? Bubak lah. Macam-macam lah. Maknanya kita suka kepada benda tu. Pasal banyak kita duk sebut benda tu. Kalau kita nak suka kepada Nabi, kita nak cinta kepada Nabi, sudah pastilah kita memperbanyakkan sebutan kepada Nabi. Apa dia sebutan kita kepada Nabi? Iaitulah selawat kita ke atas junjungan baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, malam ni kita cuba nak cerita ya. Tuan-tuan mai, tuan-tuan dengar cerita malam ni. Nak kupas balik cerita-cerita tentang baginda Nabi yang kemungkinan cerita ni makin lama makin lama makin orang tak apa nak dengar dah cerita-cerita ni. Sebab lah ni kalau kita panggil ceramah tu dia akan bagi satu tajuk sempena Maulid Rasul. Jadi tak ceritalah tentang Nabi tu sangat, cerita tentang hadis dia duk habaq pengajaran lebih kurang macam tu. Tapi malam ni saya nak cari balik cerita-cerita tu, kita nak tengok balik susur galur seorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermula daripada apa tuan-tuan sekalian? Daripada nasab. Yang kata baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasab Nabi ni daripada Muhammad sampailah kepada Nabi Allah Ismail, dan Nabi Allah Ismail sampailah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nasab itu. Pasal itu kita dalam tahiyat akhir kita akan sandingkan di antara selawat ke atas Nabi dan juga selawat ke atas Nabi Ibrahim yang disebut sebagai selawat Ibrahimiyah. Kan kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kan kita baca yang tu. Kalau susur galur dia daripada zaman Nabi Muhammad sampailah kepada zaman Nabi Allah Ismail, bertemu 24 keturunan. Yang ni saya minta kalau boleh kita pakat mengapai ramai-ramai. Balik mengapai ni. Nombor 1. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Itu boleh duk kemas, duk ingat lagi. Lepas Abdul Muttalib dia mula duk samak-samak dah. Bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Hakim bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nadar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim. Boleh ulang tak? Kalau ulang saya berhenti terus ceramah lain ni. Saya balik terus lah, kata mereka dah dapat tu cukup. 24. Pasal apa saya sebut ni tuan-tuan sekalian? Rupanya dalam ulama-ulama sirah, dia buat kitab-kitab sirah. Antara ada yang saya tengok kitab Hayatul Muhammad karangan Profesor Dr. Husin Haikal, satu. Yang kedua Nurul Yaqin, yang ni selalu Dr. Imam di Kedah ni akan dibekalkan kitab tu dari Jabatan Agama, kalau tak silap saya lah, karangan Syekh Khudari Bik. Lepas tu yang ketiga, kitab yang selalu kita duk guna, Ar-Rahiqil Makhtum, Syekh Abdul Rahman Mubarak Furi. Dalam tu dia menceritakan tuan-tuan, dalam susur galur Nabi SAW daripada Nabi Allah Ibrahim turun mai kepada Ismail, turun kepada Adnan, turun kepada seterusnya kepada Nabi SAW, tidak ada langsung yang dikatakan unsur-unsur syubhah di dalam keturunan dan zuriat mereka. Susur galur tu dijaga oleh Nabi, oleh Nabi Allah Ibrahim turun kepada Ismail sampailah kepada susur galur baginda Nabi SAW. Sebab itulah keluar keturunan yang mulia itu. Sehingga kan gabungan di antara Abdullah bertemu dengan Aminah. Abdullah dan Aminah. Apa makna dia tuan-tuan? Abdullah tu makna dia apa? Hamba Allah Ta'ala. Aminah ni maksud apa? Maksud dia orang perempuan yang beramanah. Gabungan dua tu, maka keluarlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Muhammad? Terpuji. Puji, tuan-tuan sekalian, makna dia pujian, yang terpuji. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam pemilihan nama pun memberi kesan kepada keturunan kita. Dalam kitab Bahrul Mazi pun ada sebut. Kan nak cari nama elok-elok, pasal nama merupakan doa. Tapi kita ni belah kampung kita, saya pun bukan duk Johor, mana pun duk Kubang Teduh ya.
Langkah flyover tu sampai lah tang ni. Dulu duk naik gerek, duk main kot ni lah juga ni. Pi lagi pi nu bukit Wang lah apa bagai tu. Dulu cerita lama dulu lah. Zaman-zaman kita ni tuan-tuan, nama elok lah, tapi dia menjadi singkat terus jadi tak elok. Minta maaf saya sebut lah. Nama Mahmud, adakah aku ni Mahmud? Tak ada aku nak, tak ada. Okey, kalau tuan-tuan angguk tu saya tak mau sebut. Nama Mahmud tiba-tiba kita panggil Mud. Betul tak tuan? Mud ni makna apa tuan-tuan sekalian? Kalau dalam bahasa fiqh, mud ni makna dia mangkuk. Jadi duk balik bagi pak long mud, mangkuk. Hayul lah dia. Tidak sekalian. Itu nama tu. Nama daripada elok pergi jadi singkat terus buruk terus nama tu. Sebab tu nama kalau boleh kita sebut bagi cantik-cantik nama. Lah ni pula zaman lah ni duk kira duk gabung nama pula. Kalau nama ayah dia Adam, mak dia nama Maryam, gabung jadi ayam anak tu. Adam dengan Maryam, ayam jadi ayam. Oh dia suka gabung pelik-pelik. Jadi tak usah lah tuan-tuan sekalian. Kita ada generasi ada ni pesan dia elok kat anak-anak kita. Sebelum nak cari nama, hang tengok dua apa makna nama tu. Jangan duk pakai duk rombai ambil nama. Sebab ini terjadi pada Nabi SAW. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kisah keturunan Nabi SAW ni tidak pernah melakukan benda-benda yang termasuk dalam perzinaan. Walaupun zaman tu amalan jahiliah. Orang perempuan ni dianggap sebagai simbol seks sahaja zaman tu. Sebelum main Nabi SAW. Bila main Nabi dan orang perempuan dijulang oleh orang Islam. Oleh Islam sendiri, Islam menjulang orang perempuan. Tapi zaman kita lah ni, kita sendiri pula yang menjatuhkan martabat orang perempuan tu sendiri. Iklan tayar motor tiba-tiba pipo gambar orang perempuan. Sedangkan pemain motor ni bukan ramai perempuan. Nampak? Iklan kereta bila letak orang perempuan tang tu. Cuba letak saya tang tu. Tak beli kereta tu. Kan? Itu zaman. Sebab Nabi SAW sebut apa? Nabi kata ma akraman nisa illa karimun. Kalau kita nak tengok dia tu mulia ataupun tidak mulia, dia adalah orang yang memuliakan wanita. Wa ma ahanan nisa illa laimun. Barang siapa yang hina, dia adalah orang yang menghinakan perempuan. Sehingga kan diangkat martabat perempuan ni tuan-tuan sekalian. Pada zaman jahiliah ni perempuan ni tak ada apa. Bila mereka dapat anak di kalangan anak perempuan yang mula-mula sekali, mereka akan bunuh. Memang betul ada cerita tentang zaman jahiliah bunuh anak perempuan. Pasal anak perempuan ni tuan-tuan sekalian, dia tak boleh nak bekerja. Dia tak menjadi tiang seri di dalam keluarga. Ada yang membunuh. Tetapi zaman sekarang, bila zaman Islam datang, Islam mengangkat martabat wanita. Sehingga kan disebut beberapa nama-nama di dalam Al-Quran. Antara dia suratin nisa, makna dia surah perempuan. Mana ada suratul rajul? Ada tuan-tuan sekalian baca surah? Tak ada. Surah lelaki itu tak ada. Surah perempuan ada. Surah Maryam ada tuan sekalian. Tapi surah lelaki itu tak ada. Nak cerita apa? Nabi SAW bawa syariat Islam ini mengangkat darjat wanita. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Abdul Muttalib, mula pada tu. Abdul Muttalib dia mempunyai 16 orang anak. Sebenarnya Abdul Muttalib dia ni tok wan kepada Nabi SAW. Saya nak cerita kisah tu bagi kita nampak benda ni. Dia ada 16 orang anak. Yang mana sebelum dia dapat 10 orang anak lelaki, 6 orang anak perempuan. Anak lelaki dia tuan-tuan sekalian, Al-Harith, tentu, Abdul Manaf, Az-Zubair, Darar, Abdul Uzza, Abbas, Hamzah, Abbad, Al-Muqawam dan juga Abdullah. Abdullah ni adik sekali. Ketika mana anak dia baru 9 orang, dia sudah bernazar. Dia kata, andainya aku mempunyai 10 orang anak laki-laki. Pasal apa? Waktu tu Abdul Muttalib ini diberikan kuasa untuk menjaga Bi'ru Zamzam, Telaga Zamzam. Tapi oleh kerana anak dia, kira 9 orang tu ramai. Tapi orang Arab waktu tu tengok 9 orang, anak hang tak apa ramai, dia kena 10 ke atas baru ramai. Kan? Lagi mana 9 orang tu hang jangan duk pegang Telaga Zamzam ni. Jadi dia bernazar. Dia kata andainya aku dapat 10 orang anak lelaki-lelaki,
aku akan menyembelih salah seorang di kalangan anak-anak aku 16 orang ni. Tiba-tiba dapat Abdullah. Siapa dia? Pak Nabi SAW. Bila dapat Pak Nabi, orang pergi jumpa dia. Wahai Abdul Muttalib, tidakkah dulu hang pernah bernazar hang akan menyembelih salah seorang di kalangan anak-anak hang dalam 16 orang ni? Jadi waktu tu buatlah undian tentang menggunakan anak panah. Bubuh dalam bekai, letak anak panah. Di anak panah tu letak nama-nama anak-anak dia 16 orang tu. Dalam kitab apa nama Husin Haikal Hayatul Muhammad, dia kata apa? Dia buat uncang macam tu. Hak mana anak panah jatuh atas nama tu, itulah yang akan disembelih. Itulah yang akan disembelih. Jadi dia pun buat. Bila buat, jatuh yang pertama Abdullah, anak yang dia paling sayang. Nak disembelih. Dia pun tengok-tengok, buat sekali lagi. Buat, jatuh juga anak panah tu, nama Abdullah juga. 3 kali dia buat, 3 kali jatuh nama Abdullah. Dan Abdullah itu anak yang dia paling sayang, tuan-tuan sekalian. Sehingga kan Nabi SAW, Nabi kata di antara nama aku apa dia? Ibnu Zibahain. Aku ini adalah anak kepada 2 orang yang bakal disembelih tapi tak jadi sembelih. Siapa dia seorang lagi? Nabi Allah Ismail alaihi salam. Tidakkah Nabi Allah Ismail juga keturunan Nabi Muhammad SAW? Dia pun waktu tu nak disembelih oleh Nabi Allah Ibrahim. Tiba-tiba Allah Ta'ala wafadainahu bizibhin azim. Allah Ta'ala menggantikan Nabi Allah Ismail dengan satu kibas, dan supaya Nabi Allah Ibrahim menyembelih kibas itu. Tak sempat untuk nak sembelih Nabi Ismail. Satu. Yang kedua, yang kedua, pak kepada Nabi Muhammad, iaitulah Abdullah. Dia pun tidak sempat untuk nak disembelih. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Dia pergi jumpa kahinah. Kahinah ni siapa dia? Satu bomo perempuan. Rupanya boleh hejeh juga nazar-nazar mereka ni. Saya duk ingat ke belah Penang yang boleh hejeh. Dalam duk nazar ni mereka kata, tak boleh hang kena pergi berjumpa ni. Sebab ada 2-3 orang di kalangan sahabat-sahabat Abdul Muttalib, dia kata jahanam kita ni kalau 10 orang nak kena sembelih seorang. Hang ni di antara orang kuat kami ni. Kalau hang dapat anak 10 orang kena sembelih, kami ni tiba-tiba kami dapat anak 10 orang, kami pun kena sembelih juga. Jadi hang pergi jumpalah siapa-siapa yang boleh duk cerita tentang agama kita ni. Nampak tak ni? Waktu tu pun dia pada pemain agama lagu tu ya. Jumpalah bomo perempuan ni. Bila jumpa bomo perempuan, dia pun buka kitab dia, tak tahulah kitab apa dia buka. Dia kata boleh hejeh lagi. Dia kata boleh hejeh lagi. Maknanya tak perlu menyembelih. Cuma apa? Cuma hang kena buat undian di antara Abdullah dan juga unta waktu tu. Satu Abdullah, satu lagi anak panah unta, letakkan dalam tu. Jadi hang buatlah uncang tu. Kalau jatuh unta, sembelih unta. Kalau jatuh Abdullah, tak ada jalan lain. Hang kena sembelih Abdullah. Jadi Abdul Muttalib pun buat jatuh nombor 1 unta, nombor 2 unta, nombor 3 unta. Maka dia buat keluar 30 ekor unta tuan-tuan sekalian, dan dia pun menyembelih. Selamatlah Abdullah, iaitulah bapa Nabi SAW. Yang ni cerita sirah tu. Baik, Abdullah seorang yang cukup pemalu. Ni hebat ni orang muda waktu tu. Waktu tu orang muda lah pak Nabi ni. Nabi tak keluar lagi ni tuan-tuan sekalian. Kan Abdullah seorang pemuda yang cukup pemalu. Dan dia menikah dengan Siti Aminah. Siti Aminah ni dia keturunan Bani Najjar. Yang mana keturunan dia, kalau tuan-tuan nak tengok Bani Najjar yang tuan-tuan pergi di Taif. Di Taif tu dia ada Bani Najjar, dia ada Bani Sa'adiyah di Taif tu. Pasal tu Nabi SAW ketika mana Nabi disuruh untuk keluar pergi berdakwah. Selepas daripada isteri dia meninggal, selepas daripada Abu Talib meninggal, Nabi ni tak rasa risau. Dia terus pergi ke Taif untuk berdakwah. Cerita tentang Taif macam mana tuan-tuan pun dengar. Dia masuk dengan Zaid bin Harisah. 3 hari dia berkampung di situ. Dia berjumpa dengan ketua suku kaum Sa'diyah dan juga ketua Bani Najjar. Dia nak abang kata, aku nak minta satu perbit untuk aku nak ceramah. Yang tu ya. Mereka tak bagi, mereka halau dia. Tu yang kisah, mereka baling batu lah, mereka baling najis lah, mereka baling duri lah. Sampai Nabi duduk di satu kebun kurma, kepunyaan Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Sampai Nabi duduk menangis dekat situ. Nabi angkat tangan, Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala nas ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku tak ada tempat mengadu dah ya Allah. Ada pak menakan meninggal, ada bini pun bini dah meninggal. Tuan-tuan,
dua tonggak utama ni kalau tak ada, habis kita. Isteri kita, tuan-tuan sekalian, kalau tak ada, seminggu sudah pakai pinggan tak basuh dalam singki tu. Betul, kita pun jadi penin, mula duk pakai kasut di kaki lain kali galas pergi buah atas telinga. Pasal apa tu Haji? Tak, bini tak ada lah. Dia jadi celau malah, dia jadi lupa tu. Tapi bila duk ada, hak tu yang kita duk gaduh dengan dia, betul tak tuan? Kan? Demam sikit kan. Hang tak nampak aku demam, dia pun ambil minyak tu saat duk urut lah belakang kita. Waktu kita demam batuk apa semua tu. Kalau dia nak pergi tidur, pergi bilik lain, kita hang tak sayang kat tok lelaki hang ke? Oh, marah kita pun. Tapi kalau dia demam, apa jadi kat dia? Hang pergi batuk je, aku sigong lagi ha. Esok pagi aku nak pergi memang subuh, dia pula kena pergi tidur tempat lain. Tapi tak ada di Bukit Tinggi ni, Bukit Rendah banyak lagu tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sekalian, isteri meninggal, pak menakan meninggal. Ketika mana pak menakan dia meninggal, dia ralat sangat-sangat. Sehingga kan dia pergi jumpa dengan pak menakan. Dia ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Dia kata, "Ay ammi, wahai pak cik," dia kata, "Qul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah." Sebutlah la ilaha illallah, kalimah ni kamu akan perlu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waktu tu pak menakan dia yang bernama Abdul Uzza. Kalau Abdul Uzza kita tak kenal siapa dia. Tapi kalau sebut sebagai Abu Lahab, tuan-tuan kenal siapa dia. Abu Lahab pun ada tang tu. Pak Long Hak dia panggil. Pak Long Hak pun duduk tang tu. Dia kata kepada Abi Talib, late, dia panggil late lah kot. Late, dia kata tu sudah ikutlah anak menakan kita ni. Dia ni kanyak lagi, agama ada bok mai pun baru lagi. Agama nenek moyang kita betul dah, hang pakai tu sudah lah. Jadi late ni duduk kelipar biji mata, dia kalih pergi kat Nabi Muhammad, dia geleng kepala, dia tak mau sebut la ilaha illallah. Betul dia meninggal. Allah, Nabi dia berasa sangat-sangat tuan-tuan sekalian. Pasal apa Nabi berasa sangat ni? Pasal hidayah Allah tu dah dekat dah dengan dia. Yang kata Abdul Muttalib, yang kata Abi Talib ni tuan-tuan, dia ni duk bagi ruang kepada Nabi Muhammad. Waktu dia duk hidup, tak ada siapa berani kacau Nabi Muhammad. Kalau bahasa belah kita ni dia panggil tu ayah besar lah. Tu ayah kita tak apa, hang anak belakang aku, hang nak ceramah, aku duduk belakang. Tapi dia tak main masjid pun, aku tu ya. Dia kira dah suruh pergi masjid, hampir masjid, hampir ceramah, hampir lah kenuri kenara apa semua, aku jaga hang. Tapi tak pernah duk pergi pun dia ni pun. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian meninggal. Bila meninggal tak sebut kalimah la ilaha illallah. Kecil hati tak Nabi Muhammad? Kecil hati. Sehingga kan Nabi kata apa? La astaghfiranna lak ma unha alayya. Aku akan minta keampunan kepadamu wahai pak menakanku selagi mana aku tidak dicegah untuk berbuat demikian. Tiba-tiba Allah Taala buat turun ayat Quran. Maka dari Nabi, tidak sepatutnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada orang-orang beriman ayastaghfiru, mereka minta ampun kepada orang-orang yang musyrikin, walau ulil qurba, walaupun depa tu adik-beradik sendiri, tapi depa musyrik, kita tak boleh minta keampunan kepada dia. Kan? Itu teguran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ayat ni juga nak apa tuan-tuan? Allah Taala sebut innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, Allah Ta'ala tegur, Muhammad, hang tak boleh bagi hidayah kepada orang yang hang sayang. Pasal apa? Kerana hidayah itu kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksud dia tuan-tuan sekalian? Kita tak boleh nak bagi hidayah ke orang, tapi kita boleh mengajak orang kepada hidayah. Itu maksud dia. Macam program malam ni, tuan-tuan boleh ajak orang Bukit Tinggi ni mai ramai-ramai, kita mai ke masjid. Tapi soal mereka nak mai tak mai, yang tu bukan hak kita, yang tu bukan soal kita. Itu hidayah. Tuhan nak bagi hidayah kat mereka. Hujan-hujan pun tuan-tuan boleh main. Yang heran tu tak hujan tak main. Hujan main. Berada. Itu dia jadi pelik tau. Maknanya ini hidayah yang Allah Ta'ala bagi. Bukan kerja kita untuk nak bagi hidayah. Jadi dua orang ni meninggal. Tuan-tuan sekalian. Nabi SAW pun pergi ke Taif. Bila pergi ke Taif macam-macam Nabi kena. Nabi berdoa kepada Allah di kebun kurma. Kebun kurma kepada Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Nabi berdoa, tiba-tiba malaikat Jibril alaihi salam pun datang. Dia bawa mai sahibul jabal, dia bawa mai satu lagi malaikat. Qaiqan yang menjaga dua malaikat, yang menjaga dua gunung. Ni malaikat hebat ni, dia jaga dua gunung, abang long lah di kalangan malaikat ni. Dia mai dia kata, perintahkan kepada aku wahai Muhammad untuk aku nak angkat gunung dan diletakkan di atas kepala orang-orang Taif. Nabi kata apa? Kalau kita kenal itu kita nak kata apa? Kita kata tiga boleh tak? Dua tak apa nak syok kan?
Kan? Angkat gunung Riang satu, gunung Cerai satu, lepas tu Bukit Tangga satu, kan? Lepas tu gunung apa? Gunung apa tu satu, kan? Nabi kata tak. Nabi kata apa? Nabi minta kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, bagilah hidayah kepada kaum aku kerana mereka orang yang tidak mengetahui. Itu dia yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dia menikah dengan Aminah. Nabi SAW, Abdullah menikah dengan Aminah, dapatlah baginda Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah, pak Nabi ni, dia meninggal ketika mana Aminah duk mengandung 2 bulan. Sedih tak sedih tuan-tuan? Keluar-keluar pak tak ada. Sedih. Dan meninggalnya tu di Madinah. Kebetulan Abdullah dia keluar pergi berniaga, dia berasa sakit daripada berniaga tu, dia singgah di Madinah, rumah Nabirah Az-Zubian. Nabirah Az-Zubian, kalau kita mengaji kitab-kitab pondok dulu, dia ada dalam kitab Nusus Mukhtarah dulu ni, yang cerita tentang syair Nabirah Az-Zubian. Umbi'tu anna aba qabusa aw ala adani wala qarara ala za'rin minal asadi. Kan ayat tu. Saya baca tu waktu mula-mula balik Indonesia dulu ni. Kan? Saya baca yang tu tuan-tuan sekalian. Saya waktu tu saya tak ada nak mengapai diorang tahlil. Kita pun pipi, kita dengar orang tak kenal kita, orang kenal. Atuk Imam waktu tu pula dia jenis duduk tengok kita, dia kata nak try tengok pula dia try saya tuan-tuan sekalian. Try kita bagi ustaz Indonesia kot. Ustaz Indonesia dia panggil kat saya. Tak apalah, kita pun buat tahlil apa semua, doa tahlil tak mengapai waktu tu. Umbi tu anna aba qabusa, saya baca doa syair tu lah. Tuan-tuan tahu apa makna dia? Umbi tu anna aba qabusa aw ala adani. Yang tu cerita Aba Qabus dia sedang mempersiapkan kuda untuk nak keluar pergi perang. Depa pakai amin cerah masa depan. Lepas tu saya mengapai kan? Cerita dia yang itulah saja selit. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Aminah dia mengandung tak sama macam orang perempuan lah mengandung. Orang perempuan lah mengandung, tuan-tuan sekalian, bila tahu kata, hai tak main ni pipi cek kat doktor, pergi dengan lelaki tu, pergi cek kat doktor, doktor kata tahniah, dah jadi bini dah, dah jadi anak, dah jadi mak dah. Oh jadi mak ke? Dia tengok muka kita, muntah hijau tu. Hak tadi ni tuan-tuan sekalian boleh bergelak, bertampak, apa, tiba-tiba tahu kata dia mengandung, dia tengok kita, sopangan nampak hantu. Allah tu sikit punya teruk kesian dekat lelaki ni. Lena bawah dapur tuan-tuan sekalian, peluk tonggas. Oh dia main Allah teruk. Tapi Aminah tak ada Allah jenis lagu tu. Tu yang pelik tu. Kan? Lepas tu dah lah Allah satu mengidam hak pelik-pelik pula. Nak pergi tokak kepala paik masjid. Tak ke gila tuan-tuan sekalian? Pelik ada benda-benda mengidam lagu tu. Hak pelik-pelik tu tidak berlaku kepada baginda Nabi SAW. Sehingga kan Aminah ni dia bawa perut, dia tak berasa berat pun cerita perut dia ni. Tak berasa berat pun. Saya dah dengar kisah ni banyak daripada Tok Guru Haji Saleh, dia banyak duk cerita. Allah, dia kata Aminah ni berjalan, tak ada masalah. Kita ni sama-sama mengandung tu lena 24 jam. Betul ke? Kira lena ya. Pasal apa berat perut punya pasal. Wallahu taala alam lah. Lagi orang marah kat saya, ustaz pandai bercakap, ustaz tak mengandung, try mengandung tengok sedai. Dia kira nak kepak kita gitu ya. Baik, tuan-tuan, ketika mana Aminah mengandung, ini benda yang disebut sebagai irhas. Irhas ni sebelum dia jadi Nabi SAW, sebelum adanya mukjizat. Ni kepada Aminah. Aminah ni dia mengandung, didatangi oleh oleh Asia dan juga Siti Maryam. Dia main dalam kitab Barzanji, ada disebutkan Asia dan Maryam main malam-malam, main 3 malam dalam mimpi dia tu. Menyebutkan kata ni dalam perut kamu ni ada satu junjungan mulia yang akan keluar, yang akan menjadi rasul. Walaupun ada pertikaian lah daripada segi periwayatan ni. Cuma nak abang apa tuan-tuan sekalian, nak abang kata Aminah dia tidak rasa sakit, dia tidak rasa macam mana yang dirasakan oleh wanita-wanita biasa. Apabila berlaku tuan-tuan sekalian 3 malam berturut-turut tu, dan dalam tu juga nama Nabi SAW Muhammad itu juga diberi ketika mana waktu tu. Kan? Baik. Lepas tu pada tanggal 12 Rabiul Awal, walaupun adalah di kalangan ulama sirah yang menyatakan bukan tanggal 12 Rabiul Awal, tetapi majoriti ulama sirah kata Nabi dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah.
Pasal apa dinamakan tahun gajah, tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan kenal dengan cerita Abrahah Al-Habsyi. Dia ni seorang panglima tentera yang datang daripada Yaman. Waktu dia tengok Yaman ni orang tak pi berniaga, waktu dia tengok Yaman ni tidak menjadi tempat tumpuan, orang hanya pi tumpu dekat dengan Mekah. Dia nak tarik Kaabah tu, dia nak buat tarik mereka Yaman. Sebab itulah dia bawa tentera fil, kan dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Al-fil tu maksud dia gajah. Kan? Orang Arab waktu tu, tuan-tuan sekalian, tak ramai. Gajah ni pula dia ambil daripada Afrika. Tak ramai waktu tu di negara Arab, Mekah, Madinah ni memang tak jumpa. Ada orang pun tak tahu ni binatang apa besar sangat ni. Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau pernah melihat bagaimana kami telah melakukan, Tuhan kamu telah melakukan ke atas tentera-tentera bergajah. Dalam riwayat kata apa, tuan-tuan sekalian? Sebanyak 700 ekor gajah yang dibawa oleh Abrahah untuk nak menyerang Mekah. Mereka bertempat di Wadi Muhassar ataupun Wadi Muhassir. Tak mana Wadi Muhassir ni? Dia atas sikit daripada terowong Muasim, tempat kita duk meluntak tu. Tu tempat dia, tuan-tuan. Mereka duk tunggu tu. Kan, terowong Muasim kan kita pergi untuk kita nak buat jamrah tu. Dia atas pada tu sikit disebut sebagai Wadi Muhassar. Mereka duduk di situ. Mereka ni dah duduk berkampung tentu sebelum mereka nak serang. Mereka duk pergi curi unta-unta Abdul Muttalib. Mereka curi unta Abdul Muttalib, mereka sembelih. Mereka makan. Abdul Muttalib pun, tuan-tuan sekalian, dia pun main jumpa Abrahah ni. Dia main jumpa Abrahah. Abrahah kata kat dia, ni, aku nak serang Mekah. Abdul Muttalib kata, kalau hang nak serang, hang serang lah. Hang tak takut ke aku serang Mekah ni? Dia kata, aku nak takut. Buat apa? Bukan aku kepunyaan. Mekah tu bukan kepunyaan aku. Mekah tu ada tuan dia. Kaabah itu ada tuan dia. Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait. Yang kita duduk sembah, yang kita duduk sujud, tuan-tuan sekalian, bukan kita sembah Kaabah, bukan kita sujud Kaabah, tetapi falya'budu rabb hadzal bait. Tuhan yang menjaga bait ini. Siapa dia? Allah Subhanahu wa taala. Abdul Muttalib kata, tak apa, kalau hang nak serang, hang nak tarik Kaabah, hang tariklah, dia kata. Kerana Kaabah tu bukan kepunyaan aku, tetapi ada tuan yang menjaga dia. Tuan-tuan, Abrahah pun tak mau cakap banyak, dia pun turun untuk nak serang Mekah waktu tu. Dia nak tarik Kaabah. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, Tuhan kata, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah engkau melihat bagaimana kami menjadikan tentera-tentera Abrahah dan juga gajah-gajah mereka itu berada dalam keadaan tadlil. Tadlil ni makna dia sesat. Mereka berjalan pi, tuan-tuan sekalian, main penyakit. Kata ulama tafsir disebut sebagai penyakit cacar air ni, kata ulama tafsir. Ibnu Katsir sebut macam tu. Tetapi ada ulama kata apa? Tentera-tentera wa arsala alaihim tayran, burung-burung ababil yang datang, yang membawa di kaki-kaki mereka batu-batu panah. Burung ababil ni lah mai. Bila mai beritam kuat langit, tuan-tuan sekalian, melepaskan batu-batu panas, jatuh di atas gajah-gajah, jatuh di atas tentera-tentera. Apa jadi kepada mereka itu? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Mereka jadilah seperti mana daun-daun yang makul, yang dimakan oleh ulat-ulat. Habis perabot. Rupa-rupanya, tuan-tuan sekalian, yang menjaga Kaabah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Waktu itulah Nabi SAW dilahirkan. Yang tu yang cerita tentera bergajah ni. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ketika itu juga, lepas daripada penyerangan tu berlaku, pada tahun tu berlaku, bila lahirnya Nabi SAW, tuan-tuan tengok macam mana yang dikatakan Abdul Muttalib, dia cukup jaga rumah Allah ni, masjid, tuan-tuan sekalian. Saya nak sebut sikit. Abdul Muttalib dia jaga masjid sama macam kita juga jaga masjid. Saya pun jaga masjid, tuan-tuan sekalian. Antara benda yang paling serabut sakit kepala ni, orang-orang luar hak mana yang bukan main masjid ni.
Kita buat program pun mereka balun, kita tak buat pun mereka balun, kita tak buat apa lagi mereka balun. Panggil ustaz derai sangat pun hampa panggil siapa derai-derai duk marah kat siapa, kena juga. Panggil hak jenis slow, hampa apa buat kuliah apa nak bagi orang lena, marah juga. Lepas tu dia nak lagu mana kita pun tak faham. Boleh faham tuan sekalian? Kau tuan-tuan duk risau dah nak lari balik. Lari balik apa? Hujan duk lebat tu. Tunggu Ustaz. Tapi Haji Ramli, saya tak risau. Kalau nak balik ni yang kata kita ni, belah Kedah ni lah, belah Kedah ni lah. Hujan-hujan lintang panah pun dia balik roba tu ya. Yang jadi kalut tu kalau hujan waktu sebelum dia nak main, tobat tak main ke masjid lah. Waktu nak balik, dia balik roba tu hujan je. Dia tak balik, tak apalah dia tak. Balik roba tu atau dia tak percaya tengok sudah sakit ni. Tuan-tuan, benda saja nak sebut sikit dah main ke masjid ni. Saya jaga masjid Abdullah Fahim. Kalau tuan-tuan ada ni, jemaah kami ada 6,000 orang. Jemaah kami 6,000 orang. Ada 9 surau. Saya nak kena tengok tu semua tu. Antara benda yang paling kami takut sekali ni, duit orang duk bagi. Seminggu kami dapat lebih kurang dalam 12,000 hingga ke 14,000 seminggu. Barang wakaf lah apa semua, Allahu Akbar. Bila kita duduk tang tu tuan-tuan sekalian, benda-benda wakaf orang ramai ni jangan kita guna seenak-enaknya. Boleh faham? Tak kita tuan-tuan kata kata macam kata kat Jutan Kosa pula ni, bukan ada tuan-tuan sekalian. Ni saya kata dekat seluruh ni, live ni satu dunia lu tengok saya ni. Saja ada depa suruh hin sikit. Kan yang kata live ni. Jadi kita cerita. Jadi jaga elok-elok tuan-tuan benda-benda macam ni, bukan hak kita. Kalau bukan hak kita jangan. Sebab benda ni akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bila sebut tentang benda wakaf apa semua kita guna dengan seenak-enak kita, tak boleh. Boleh faham tuan sekalian kan? Sebab di masjid saya pun berlaku juga benda-benda macam tu. Kita ada kereta tuan-tuan sekalian, kereta jenazah apa semua digunakan ikut dan. Lepas tu kita ada van digunakan ikut dan. Lepas tu kita macam-macam lah kita ada ni tuan-tuan sekalian, jadi orang duk guna ikut dan. Sedangkan benda tu adalah harta wakaf yang digunakan untuk orang ramai. Bila sebut ramai, satu saya nak sebut satu bab wakaf juga tuan sekalian ni. Kitab-kitab kita selalunya masjid duk bagi ni. Sini ada betul kan masjid tu bagi tak tu nak. Di tempat kami bagi. Siapa nak kitab ustaz ni pakai duk angkat tangan nak tuan sekalian. Bagi orang satu. Bagi duk malam tu ya ada, lepas tu tak main dah. Sedangkan kawan hak bagi wakaf tu dia dah meninggal lama dah tuan sekalian. Dia duk tumbuh harta wakaf dia bila nak berjalan. Mak dekat kata kat dia nak berjalan lagu mana dia kata kawan tu tak bagi balik kitab tu. Dia peram di Petronas, dia tinggal di Petronas sebab dia bawa motor PC minyak. Oh benda-benda ni tuan-tuan jaga dia dok. Saya cukup risau sangat-sangat. Saya pergi mana tuan-tuan sekalian? Takat-takat lah ni bila kami di Pulau Pinang ni buat pemilihan Korea lah apa semua, depa panggil saya pergi ke masjid-masjid, benda ni lah yang saya sebut. Benda ni tak esok pun ada ceramah malam esok, hak ni juga saya akan sentuh juga dalam soal-soal ni sebab ada orang minta apa nama jawatan kuasa kami ni minta kalau boleh cerita Ustaz, sebab banyak benda ni berlaku dalam kehidupan kita. Jadi tuan-tuan tengok macam mana yang dikatakan Abdul Muttalib dia jaga betul-betul sehingga kan apa, kalau hampa nak buat apa kat masjid tu, itu bukan tanggungjawab aku, itu hampa dengan Allah Azza wa Jalla. Pasal itulah yang kata Abrahah ni dia tidak mampu untuk nak tarik Kaabah pergi ke Yaman. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana pagi Isnin 12 Rabiul Awal, lahirlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Abu Talib. Dan bidan waktu tu yang menjadi bidan adalah Syifa. Syifa ni siapa dia? Dia ni iaitulah ibu Abdurrahman bin Auf. Syifa ni ibu Abdurrahman bin Auf. Dan Nabi SAW dia keluar sudah dalam keadaan berkhitan. Nabi dah khatan siap dah. Sehingga kan ada dalam kitab Qissatul Risalah Rawai' Minas Sirah Dr. Al-Qarni kata apa? Nabi itu dia keluar tuan-tuan, dia boleh duduk macam mana duduk seorang budak yang merangkak. Ni yang kata hebat ni, yang kata Nabi ni, dia lain daripada budak-budak lain. Dia keluar tu dalam keadaan dia tidak berbaju dan dia bersin. Dia bersin, dia menyebut Alhamdulillah. Alhamdulillah Nabi sebut. Bergema di langit tuan-tuan sekalian. Saya bila sebut bergema di langit, saya teringat Tori Saleh sebut itu. Dia kata di langit ni, dia angkat tangan macam tu. Tori Saleh kata di langit ni bergema menyatakan Yarhamkallah. Malaikat mendoakan dia tuan-tuan sekalian.
Allahu Akbar. Dan orang pergi cerita kepada Abu Talib, waktu tu Abu Talib tengah duk tawaf di Baitul Atiq di Kaabah. Dia kata, Abu Talib, ni kamu dah dapat dah cucu ni. Dia terus balik tuan-tuan dalam keadaan dia pakai selendang warna merah. Dia balik-balik terus dia pergi dapatkan cucu dia. Waktu tu cucu dia duduk dalam jafnah, dalam satu bekas. Pasal Nabi Muhammad dia keluar-keluar, cahaya yang berderang-derang sampai orang ni pakat kelang kabut pergi rumah Abu Talib. Dia pergi rumah tu tuan-tuan sekalian, pasal nak tengok cahaya apa ni. Aminah pegang-pegang bekas dia pergi tutup. Nabi SAW bila tutup dengan jafnah tu, pecah jafnah tu. Tutup buat apa? Pecah jafnah tu kan. Abdul Muttalib pergi ambil, dia peluk tuan-tuan sekalian. Dia bawa Nabi SAW mengelilingi tawaf Kaabah. Sambil dia membacakan, yang ni pun tuan-tuan selalu duduk dengar. Sallallahu alaika Allahu ya Adnani. Pernah dengar itu? Ya Mustafa ya Saf wa tan rahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hadzal ghulam at-tayyib al-ardani. Dia sambil dia sebut, dia kata alhamdulillahilladzi a'tani, aku bersyukur kepadamu ya Allah yang telah mengurniakan kepada aku hadzal ghulam, inilah budak yang dalam keadaan selimut, budak yang baik yang dalam keadaan selimut berwarna merah. Yang tu dia baca tuan-tuan sekalian. Tu cerita dia, sejarah dia tu. Lepas tu Nabi SAW dia menyusu dengan ibu dia Aminah tu waktu yang cukup singkat. Menjadi adat orang-orang Arab, mereka ni suka bagi anak mereka tu kepada orang untuk disusukan. Ini adat orang Arab. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Pasal nak ambil tu sifat-sifat ibu susu tu. Kita hari ni anak-anak keluar, susu mak tu tak ada nak minum, dia pergi cari susu kuat harimau. Pasal tu anak kita duk terkam anak orang. Kita ada tuan-tuan. Dia pergi cari susu pelik-pelik, pergi bagi kat dia. Orang tua dulu cukup marah. Awak hang tak pam susu hang, dia kata tak mau keluar mak. Tak apalah, hang letaklah di mulut tu, lagi dia isap keluarlah. Tapi tak mau. Sebab nak jaga badan lah, nak buat TikTok. Tuan-tuan tahu TikTok nak tambah. Kan? Orang muda dia tahu lah TikTok, orang lama dia tak tahu. Tak tahu, tuan-tuan sekalian, tak mau. Sedangkan yang kata apa nama, ni cerita Tok Haji Saleh punya cerita lah. Dia kata susu ni mempengaruhi anak tu. Ada satu raja ni, dia ada seekor kuda. Yang mana raja ni tiap-tiap tahun dia akan buat, tuan-tuan sekalian, dia akan buat perlawanan lawan kuda, lumba kuda. Ini cerita Tok Haji Saleh. Orang habaq kata ni, Tuanku Sultan, kuda ni paling laju ni di antara kuda-kuda lain. Tapi perangai dia pelik sikit. Perangai dia pelik dari mana? Sultan kata, tak apalah, tengoklah macam mana nanti. Waktu mula-mula pi, tuan-tuan sekalian, boleh kat dia. Last sekali balik main kuda lain yang boleh, tuan-tuan sekalian. Pasal apa kuda dia pas mana? Rupanya dia pipi tu, dia nampak ada kubang kebau, dia pergi terjun dalam tu. Rupanya kuda tu dulu waktu kecil duduk menyusu kat kebau. Kita pun begitu lah tuan-tuan sekalian. Kalau kita duk pergi bagi susu pelik-pelik kat orang, tuan-tuan sekalian, kat anak kita betul, dia nak jadi ke mana? Yang ni kita takut ni. Tu satu. Yang kedua, saya nak sebut juga, nak sentuh juga di sini. Jaga rezeki yang halal yang kita bawa balik ke rumah tu. Antara faktor pada hari ni, tuan-tuan sekalian, pasal apa anak tak mau nak dengar cakap. Anak ni kita pesan dan macam-macam, dia tak dengar cakap. Sedangkan ayah kita dulu, dia bukan kerja apa pun. Kerja kutip kangkung, tuan-tuan sekalian. Tapi dia minta izin, dia tak balas kangkung orang. Dia kata ni kangkung ni nak ambil. Yang kerja tu ya, dia bawa balik dengan harta, rezeki yang halal. Alhamdulillah. Inilah hasil dia yang ada kat kita lah ni, tuan-tuan sekalian. Nabi kata apa? Kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, neraka lah tempat dia. Sebelum nak pergi ke neraka ni, atas dunia dia jadi liang lah, tuan sekalian. Minta maaf saya sebut lah. Kan? Cerita lama lah saya baru keluar habis dah cerita ni. Ada seorang haji ni, dia ada seorang anak. Yang anak dia sekolah menengah ni, Allahu Akbar, berjumpa dengan orang silap tak tahulah. Macam-macam dia buat, tuan-tuan sekalian, di sekolah ni kira duk lawan guru lah, apalah.
Kunci guru besar dalam bilik ayam pun benar. Terlampau nakal sungguh-sungguh tuan sekalian. Sampailah waktu tu, zaman dulu ni kira kalau nak hantar pergi pondok, budak-budak tak mau. Pasal pondok tak ada apa. Dia kata tak apa, hang buat perangai tak elok, aku hantar hang pergi pondok. Dia kata. Kan? Jadi kebetulan orang pergi jumpa ayah dia, panggil haji ni, haji, ambillah anak ni sebelum kami buang, saya kira rekod dia tak elok. Kan? Dia pun tak apalah, ambil nak pergi hantar ke mana, pergi hantar pondok. Pondok tak mau, pondok Kelantan, orang tua tak mau. Pasal tak ada api, tak ada air. Tapi dia tak hantar pondok Kelantan, dia hantar belah mana saya pun tak, lupa lah tak. Dia hantar di pondok tuan, 3 bulan tok guru pondok telefon dia, tu haji, main ambil anak pasal apa? Dia bakar pondok saja. Dia bakar pondok. Subhanallah. Bila cek balik tuan-tuan sekalian, dia benda ni nak jadi bila dengar ceramah macam ni, oh itulah dia antara faktor dia. Allahu Akbar. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Allah Ta'ala pelihara kita daripada harta-harta yang syubhah. Kita tak mahu macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kepada ibu susu dia. Siapa ibu susu dia tuan-tuan sekalian? Halimah Sa'diyah. Ibu susu Nabi ni banyak. Ada nama Suwaibah, ada nama Awatiq, kan? Antara dia Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ni siapa dia? Laki dia bernama Abu Kabsyah. Laki dia nama Abu Kabsyah. Dalam kitab berjanji pun ada disebut wa arda'athu ummuhu ayyama summa arda'athu Thuwaibah al-Aslamiyah. Itu di antara nama-nama ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dihantar kepada Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah ni kukuih, tuan-tuan sekalian, kukuih kering. Orang Arab dulu, depa kalau depa nak cari ibu susu, depa cari hak badan besar tu, susu banyak. Kalau hak kukuih ni mana ada susu? Kan budak lagi ni duk isai nak lena, tak boleh dia teriak gitu kan. Pasal saya nak sebut tu pun takut silap, terlajak sebut lagi, duk kata susu besar tempayan payah kan. Dan orang tak mau waktu tu. Dan Halimah Sa'diyah pula, cerita Halimah Sa'diyah dalam ni ada tuan. Kalau kita baca kitab berjanji, saya ada bawa kitab berjanji ni. Kalau baca ni tuan-tuan sekalian, kita pun nak sedih. Sebab Halimah Sa'diyah dia keluar daripada kampung dia dengan Abu Kabsyah, dengan suami dia ni, keluar duk pergi cari mana anak-anak hak kecil yang nak susu aku main. Orang tengok kuih kering nak bagi susu apa? Saya duk isap tak keluar susu, keluar air lain kot. Duk fikir lagu tu, tak sahaja bagi kat dia ni. Dia pun sedih. Lepas tu dia jumpa Nabi SAW. Yang ni pun lagi sedih. Saya baca-baca, pernah saya baca sekali tuan-tuan, meniti air mata duk baca setiap berjanji ni. Kan? Bila dah orang Aminah offer kepada Halimah Sa'diyah, ambillah anak aku ni. Halimah Sa'diyah kata apa? Dia kata pak dia siapa dia? Pak dia tak ada. Tak apalah, kami tak maulah. Sampai tahu tu, dia pun tak mau Nabi SAW. Pasal pak tak ada. Bila pak tak ada duit nak bayar susu orang ni. Ya Allah, saya teringat Nabi daripada kecil orang tolak sampai tahu tu tuan-tuan sekalian. Bila balik pak laki dia Abu Kabsyah. Selalunya orang lelaki ni dia fikir panjang sikit. Dia kata ni kita nak balik kampung ni hang fikir dululah. Ni bahasa saya lah. Kita tuan kata, oh Halimah Sa'diyah cakap bukit tinggi rupanya. Bukan dia lagu tu. Laki dia habang kat dia kata ni kita nak balik kampung ni, fikirlah kita dah keluar ramai-ramai. Orang dah tahu kita keluar ramai. Korang kita buat balik juga budak kata. Ni kalau balik kosong sekali orang duk ejek kita. Orang duk kata kat kita apa pi bagai nak rak lah apa, kami dah buat apa nama pulut kuning lah apa, tengok hang balik mai. Macam abang Runi lah minta maaf sebut lah. Macam abang Runi lah orang nak pergi haji apa semua tu yang sangkut forada apa bagai tu tuan sekalian. Buat kenduri dah, kau rumah ni pakai salam teriak habis dah. Sampai di KLA nak kena balik mai. Tuan sekalian, tak naik ke? Balik mai orang kata, haji tak habis lagi macam mana dia balik mai ni? Tuan, pakai kotak lah di muka 3 bulan. Nak mai ke masjid pun di ujung-ujung. Malu tuan sekalian, dialah kenduri kenara kita dah buat dah. Salam nangis dah apa semua dah, minta maaf banyak-banyak lah. Takut lagi aku meninggal di sana. Tengok sangkut di KLA lah. Tak nanya tuan sekalian. Kan? Macam orang kita, orang Bukit Tinggi, tu abang kata pergi kerja di Penang, tiba-tiba tak dapat kerja, balik mai duk pergi kerja, cuci kereta di Petronas dekat dengan apa nama kepala batas. Tak malu ke kita? Kan? Macam itulah lebih kurang. Abu Kabsyah ni abang kat bini dia, Halimah, dia kata mah, dia panggil mah lah kot no. Dia kata mah, dia kata ni kita nak balik kampung ni, orang duk kata kat kita, tak malu ke? Ambil bila budak ni, nampak tak? Depa ambil Nabi SAW dalam keadaan depa pun tak mau, tuan sekalian. Depa pun ambil Nabi. Bila ambil Nabi SAW,
summa arda'athu al-fatahu Halimatu Sa'diyah wa kana qad radda kullu min al-qaumi thadiyaha li faqriha wa abahu. Dia ambil tuan-tuan sekalian, dia miskin. Halimah ni cukup miskin. Bila dia ambil, dia bagi susu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa darra thadiyaha bidurri darrin labanahu al-yamin minhuma wa labanul akhar akhahu. Yang susu kanan ni dia bagi khusus kepada Nabi, hak kiri ni dia bagi untuk anak-anak dia. Hak kanan ni hampa hal yang jangan duk kacau. Yang ni untuk budak ni aku nak bagi. Bila Nabi Muhammad mula duk isap, tuan-tuan sekalian, dia berasa lain macam badan dia. Dia kata susu ni kalau dalam 10 minit ni dah kering dah. Dia tarik-tarik aku pun, ni lagu tu lah lebih kurang. Kita kan budak duk isap ni susu tak keluar angin lah kot. Kan? Tapi Muhammad isap lagi, duk isap lagi banyak, lagi duk isap lagi banyak, lagi duk isap lagi banyak. Sehingga kan dalam riwayat kata apa tuan-tuan sekalian, wa asbahat ba'dal huzal wal faqri ghadiyah. Yang badan Halimatus Sa'diyah waktu tu hak kurus ni, bila Nabi Muhammad duduk dengan dia, dah mula jadi gemuk lah. Dah mula jadi besar tempayan lah dia pun. Jadi mula kaya tuan-tuan sekalian. Dan ternakan-ternakan dia yang dulu kurus kering. Wasaminati syarifu ladaiha wasyiyahu. Yang kata ternakan unta dia, kambing-kambing dia hak mana kurus-kurus tu, bila Nabi Muhammad dah mula masuk, pakat duk gemuk habis dah. Allah, dia kata ni bukan budak biasa ni. Ni budak ni cukup istimewa, Halimatus Sa'diyah. Kita nampak tak? Tara tu kemuliaan yang diberikan oleh Nabi, Allah Ta'ala gandakan macam mana kepada dia. Apatah lagi kita ni, umat Nabi SAW. Lepas tu apa lagi tuan-tuan sekalian? Wanjaba anhu janibiha kullu mulimmatin waraziyah. Yang mana jiran pakat duk maki, pakat duk kata apa semua ni, hang badan kurus, tak ada siapa mau kat hang ni, budak-budak pun tak ada siapa nak hantar ni. Depa semua tutup mulut, semua pakat pergi jumpa Halimatus Sa'diyah duk minta tolong pula daripada segi perniagaan lah, kaya lah apa semua. Allah Ta'ala nak memuliakan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikit lagi tuan-tuan kita nak berbeza dah. Kita nak berhenti berubah dah ni. Sebab tuan-tuan dah tengok pasal hujan dah berhenti dah. Saja dia buat saya tengok dia buat angkat kat atas, lepas tu nak abang tu hujan berhenti dah. Kan? Pandai orang Bukit Tinggi ni, dia nakai apa tu. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Satu lagi tuan-tuan sekalian saya nak sebut di sini. Lepas tu apa yang disebutkan dalam riwayat ni, dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi umur 4 tahun. Allahu akbar. Nabi umur 4 tahun tuan-tuan sekalian, yang dikatakan Halimatus Sa'diyah tu, dia duk pegang-pegang Muhammad tu, tiba-tiba Jibril alaihi salam mai pegang Nabi Muhammad dan belah dada Nabi SAW. Waktu tu lah berlaku mula-mula tu. Belah dada terus Halimatus Sa'diyah tak berani dah. Terus dia pergi hantar kepada mak dia Aminah waktu tu. Hantarlah kepada mak dia Aminah tuan-tuan sekalian. Sampailah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Bila umur Nabi lepas daripada tu, mak dia pula tuan-tuan sekalian, mak dia pula meninggal. Mak Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal pula lepas daripada tu. Siapa yang jaga dia? Iaitulah Abdul Muttalib yang menjaga Nabi. Tok Wan dia ada jaga. Umur 8 tahun tuan-tuan sekalian sampai umur Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pun meninggal waktu umur Nabi Muhammad 8 tahun. Sebelum Abdul Muttalib meninggal, Abdul Muttalib panggil Abi Talib. Sebab anak Abdul Muttalib ni tuan-tuan sekalian, anak dia ni saya sebut tadi ni ada 16 orang. Hak laki ni ada 10 orang. Meninggal seorang Abdullah, tinggal 9. Termasuklah Abu Lahab pun pak menakan dia, pak menakan Nabi. Kan Abdul Uzza ni Abdul Lahab pak menakan Nabi. Panggillah semua, panggil Hamzah, panggil Al-Abbas, panggil semua pak menakan Nabi apa semua ni. Abdul Muttalib kata apa? Ni anak menakan hampa Muhammad, anak adik hampa Abdullah ni, aku nak hantar kepada Abi Talib, suruh dia jaga. Pasal apa bagi kepada Abi Talib? Kerana Abi Talib ni tuan-tuan sekalian, dia orang walaupun dia bukan Islam, dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tetapi amanah tu dia jaga betul-betul. Dia yang ada pada Abi Talib ni, amanah dia jaga betul-betul. Sehingga kan tuan-tuan sekalian, dia menjaga Nabi Muhammad tu lebih daripada anak-anak dia. Sampai anak dia berasa cemburu. Anak dia siapa dia? Ali bin Abi Talib antara anak dia. Kan Junaidah anak dia, yang disebut sebagai Ummu Hani anak dia juga tu.
Sampai mereka ni berasa cemburu. Apa yang ada pada mak ni? Mak ni sepupu kami ya, bukan abang kami, bukan adik kami. Yang ayah duk jaga dia betul-betul buat apa? Ayah dia kata apa? Abu Talib kata apa? Ini amanah Tok Wan hamba kat aku. Aku kena jaga betul-betul sepupu hamba ni. Tu yang kata Abu Talib tu. Walaupun dia sayang kepada Nabi, dia cinta kepada Nabi, tetapi oleh kerana dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia masuk syurga, tuan-tuan. Tak masuk dalam syurga. Oh, yang tu yang paling padat sekali dalam cerita ni, tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang tu sikitlah kisah yang saya nak cerita kepada tuan-tuan. Satu lagi saya nak sebut, sambutan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil masa lebih kurang 15 minit boleh kan, tuan-tuan? Boleh nak? 15 minit boleh lagi, jangan duduk sejam besar. Sejam binaya. 15 minit tuan. Sambutan mula-mula Maulidur Rasul ni saya nak abang kepada tuan-tuan, disambut pada tahun 1154 oleh general yang bernama Al-Malik Al-Muazzam Muzaffaruddin Kukburi bin Zainuddin Ali Buceng. Itu nama dia. Dia ni siapa dia? Dia ni general yang diangkat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayubi. Pasal apa dia buat ni Maulidur Rasul ni? Waktu tu dinasti Ayubiyah. Pasal apa dia buat Maulid Nabi ni? Pasal apa? Dalam Maulid Nabi yang dia buat ni, tuan-tuan sekalian, dia menghabiskan lebih kurang dalam ni dia sebut lebih kurang 500 ekor kambing. Dia sembelih 500 ekor kambing, dan juga dia menghabiskan 10,000 ekor ayam, 100,000 roti mentega, 3,000 piring untuk nak letak kuih untuk nak bagi makan. Total duit yang habis waktu tu sebanyak 300,000 dinar zaman tu. Maknanya kalau zaman kita ni, saya rasa boleh lajak pergi ke bilion, tuan-tuan sekalian. Zaman tu. Pasal apa dia buat macam tu, tuan-tuan? Pasal dia duk nampak tentera Islam pada waktu tu penat. Dia jadi laih. Pasal tu inisiatif masjid bila panggil buat ceramah Maulidur Rasul ni nak abang apa? Nak suntik semangat tuan-tuan, esok ni boleh main subuh. Kalau esok boleh main ramai macam ni, Allahu Akbar. Saya rasa Haji Ramli telefon minta kuliah bulanan, kata. Kan? Tengok hak tu juga. Ramai pun. Kan hak duk anggur ramai pun hak tu juga. Bukan Masjid Bukit Tinggi, Masjid Bukit Tengah. Kan? Tak apalah, tak ada masalah, tuan-tuan. Berbalik kepada apa yang disebutkan cerita tadi ni, betul tak? Kita kerja apa jawatan kuasa ni? Kerja ajak orang main ke masjid. Soal orang nak main tak main, itu bukan hak kita. Waktu Nabi duduk berdoa ketika mana di kebun kurma tadi ni, ramai penduduk Taif tak main duduk dekat Nabi. Tetapi ada satu orang budak yang bernama Adas. Budak ni main pasal Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Dia tengok nampak Nabi Muhammad. Dia suruh bawa satu piring anggur, hampir bagi dekat Muhammad. Hampir bagi kat dia tu. Adas ni pun, dia ni hamba, dia ambil piring tu, dia pun bawa kepada Nabi Muhammad. Cuma dipesan, dia kata, hang jaga elok-elok. Pasal apa? Pasal kalamuhu kasihr. Kalam dia, cakap dia ni, dia boleh memukau hang. Takut saja hang pergi turun dia. Ni, tuan dia abang siap-siap dekat Adas ni. Adas ni pun bawa lah piring kurma tu pergi bagi dekat. Nah, dia kata ni cik, dia panggil lagu tu. Dia tak kenal Muhammad pun. Dia kata cik, dia tak ambil ni, tuan saya bagi. Nabi Muhammad pun pegang-pegang apa kalimah yang keluar daripada mulut Nabi. Bismillah, disebut macam tu. Dia makan kurma tu, Adas ni terkejut. Dia kata macam mana hang boleh sebut kalimah ni? Kalimah ni pada tempat aku situ kan. Dulu aku ni, dia kata tempat aku di Nawa. Nawa ni tuan-tuan, tempat Yunus bin Matta, Nabi Allah Yunus alaihi salam. Dia kata kami ni keturunan tu. Jadi keturunan kami ni kalau nak makan, kami akan baca bismillah. Dan dalam tu ada menceritakan bahawasanya di akhir zaman ada seorang Nabi yang akan diutuskan, dan dia juga membawa agama yang sama macam mana Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Muhammad kata, itulah aku. Dia kata, Yunus itu akhi, hadza akhi, dia itu adalah saudara aku. Wa huwa nabi, dia adalah nabi, wa ana nabi, dan aku juga adalah nabi. Ada dengar Allahu Akbar, terus dia cium Nabi SAW, dan dia beriman kepada baginda Rasul SAW. Tuan-tuan nampak tak? Daripada hak Nabi duk nak nampak tu ramai-ramai tu, Nabi duk tengok penduduk Taif, ramai ni apa kasus Islam ni kan. Nabi syok tak tengok depa tu baling batu dia. Kan? Hak masuk daripada dia seorang tuan-tuan sekalian. Sebab itulah cerita dia macam mana. Jawatan kuasa masjid jangan duk berasa hati kalau pagi esok seorang yang orang hak duk main subuh. Daripada ramai-ramai ni, hak lain tak tahu ke mana.
Tak apalah korang-korang hak seorang tu mai tuan-tuan muka baru. Alhamdulillah. Yang tu lah. Seorang mai tahun ni, 2 orang mai tahun depan, 3. Walaupun tu lah cerita dia macam tu. Kita bukan nak semua mai. Kadang-kadang semua mai. Tuan-tuan dia jadi serupa dengan bulan puasa. Apa pasal bulan puasa? Bulan puasa hari pertama tu kesian Kak Haji Ramli dengan Tok Imam Jinuddin apa semua duk fikir ni kita nak besar masjid kita apa sebab aku nampak aku duk kecil masjid kita ni. Memanglah mula-mula tu penuh mai tuan-tuan sekalian. Hak mana duk atas katil pun dia heret mai juga nak sembahyang tarawih ke masjid. Selang 10 hari ya dia mulalah. Kira hari pertama mula-mula kalau Tok Imam lambat sembahyang ni pencong. Pasal buat ramai sangat ni yang kata bulan puasa pakai nak sembahyang tarawih ni. Muka tu dia keluar kita pun tak tahu, tak pernah jumpa. Ni kita duduk tang mana dia saya duduk sebelah masjid. Sebelah masjid baru nampak malam tu. Bukan dia masjid Bukit Tinggi, kali saya ulang ni tuan sekalian. Sebab saya tahu tuan-tuan tak panggil dah saya lepas ni. Tunggu, dia keluar mai duk nampak macam cerita apa? Cerita apa? Dia dekat nak kata kat orang lah buat dah. Ya dia keluar mai ramai tu sekarang mai sembahyang ni. Allahu Akbar. Tok Imam sembahyang di Pancong, nasib baik dah Tok Imam dia habaq kata dia Tok Imam. Dia kuik-kuik nak kata kita dah lambat duduk belakang. Dia pun marah Tok Imam. Tok Imam kata aku imam. Baru dia buka lorong baru dia pergi ke depan. Kan? Duduk 10 malam ya. Betul tak betul di Bukit Tinggi ni? Angguh ni tadi betul ni. 10 malam ya tuan-tuan dia mula duduk apa nama seroh dah. Dia mula duduk lapang balik dah. Tok Imam kata tiap ni ya. Pasal masjid dah besar balik lah. Dia mula sikit duduk malam 10 yang terakhir, 8 yang terakhir, 6 yang terakhir, 2 yang terakhir, tuan-tuan sekalian, 1 yang terakhir. Tinggal Tok Bilal dengan Tok Imam ni. Tok Bilal pun puluh fadlan min Allah wa ni'mah sampai nak putih orang-orang ni. Tok Imam kali-kali, "Hei, kita 2 orang yang malam ni, kali-kali sungguh tuan-tuan sekalian. Hak banyak tu tiang ni. Bukan di Bukit Tinggi tapi tempat lain sekali lagi saya ulang." Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Apa gunanya ramai tapi kalau main-main tuan-tuan sekalian, umpama buih di lautan kita nak buat apa? Tidak, kita nak buat apa? Sama lah macam masjid kami pun hari Jumaat penuh bulan puasa penuh tuan sekalian tetapi tengoklah ni. Adalah 2-3 saf yang tu ajalah. Kesian tuan sekalian. Tapi tak apalah kita berdoa aja kepada Allah yang bagi hati tu siapa dia? Ya muqallibal qulub. Betul tak betul? Yang tu kita doa untuk iman doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Tetaplah hati kami untuk beribadat, untuk taat kepadamu. Allah Taala yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati kita. Kan betul kita baca apa? Rabbana la tuzigh qulubana. Tuan-tuan nak doa ada malam ni. Nombor 1 tuan-tuan baca doa tadi ni. Ingat bila Tok Imam baca tuan-tuan pun dengar juga apa Tok Imam baca doa. Sekali lagi Tok Imam tadi doa ya muqallibal qulub tu macam mana? Baca. Jangan doa amin ya tuan-tuan sekalian. Kita amin kita pun tak tahu benda apa kita amin. Minta maaf sebutlah. Sekali payah tuan-tuan tak bagi dah saya main ni. Kan? Oh Tok Imam tu baca Allahumma zidna zaujatan saniyatan salihatan. Amin. Tuan-tuan tu mana apa? Ya Allah tambahlah kepada aku bini nombor 2 yang soleh. Kita doa amin. Amin. Kita doa amin. Tok Imam nikah lain lah. Tapi bukan Tok Imam sini, Tok Imam lain lah. Sama macam doa yang kita duk baca doa ketika mana waktu apa? Waktu tarawih tu. Kan dalam doa tu Allahumma ja'alna bil imani kamilin wa li faraidika muadin. Sebelum kita nak sembahyang tarawih nak witir kan doa tu kan. Panjang kita baca tu. Antara doa dia apa tuan-tuan? Wa bihurin ain mutazawwijin. Ya Allah, kepada huril ain bidadari ya Allah, kurniakan dia menjadi zaujah, menjadi isteriku ya Allah. Yang tu Tok Imam minta. Kita tak amin waktu tu. Dapat kat Tok Imam seorang. Dah waktu tu tuan-tuan malu amin, amin dah panjang sangat lain-lain kali tak apa. Punya ya Allah tabarakallah. Muslimin dan muslimat antara mati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, 1 ya muqallibal qulub, cari doa tu. Sabbit qalbi, sabbit ni makna dia tetapkan hati aku. Ala dinika, agama Islam, wa ta'atika, untuk aku terus beribadat kepadamu ya Allah. Yang tu 1. Yang kedua, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Tu doa tu. Tapi orang kita tak tahu ni tak boleh sebut ghain pun. Saya pun kadang-kadang lemah perut juga. Rabbana la tuzigh, tuzigh. Dia ghain, tuzigh bukan tuzigh. Tuzigh makna dia jangan ya Allah Rabbana, wahai Tuhan aku, la tuzigh qulubana. Janganlah palingkan hati kami
ba'da idh hadaitana, selepas daripada engkau hidayahkan kepada kami boleh mai ke masjid ni, jangan palingkan hati kami. Kami tak mau dah, kami nak mai, kami nak istiqamah sampai bila-bila duduk di masjid ni. Yang tu kita minta kepada Allah. Jadi dua doa tu amalkan tuan-tuan sekalian. Mudah-mudahan biarlah kita sentiasa istiqamah sampai bila-bila kita dengan masjid kita ni. Baik, muslimin dan muslimat antara rahmati Allah, 5 minit lagi. Jadi hak ni kali pertama dibuat Maulidur Rasul. Pasal apa buat Maulidur Rasul tuan-tuan sekalian? Kerana nak mengembalikan balik semangat tentera Islam waktu tu dah mula luntur. Selepas daripada dibuat Maulidur Rasul, antara benda selain daripada makan tuan-tuan sekalian, dalam peristiwa tu Dihyah Al-Kalbi dia buat satu kitab At-Tanwir fi Maulidil Bashirin Nadhir. Zaman tu yang kata General Al-Malik Al-Muazzam Muzaffaruddin, dia panggil Dihyah Al-Kalbi, dia kata hang buat satu kitab, dan kitab tu buat secara rawi, maknanya ada rawi-rawi yang cerita tentang Nabi SAW. Dan kitab tu dibacakan oleh 3 ulama besar, maknanya hari tu depa buat kebesaran besar. Baca, cerita macam mana susahnya Nabi, cerita macam mana semangatnya Nabi tuan-tuan. Lepas daripada tu, tentera-tentera Islam turun dengan penuh semangat sehingga dapat merampas kembali Baitul Muqaddis yang terlepas ke tangan Yahudi selepas daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Maknanya Baitul Muqaddis adalah Masjidil Aqsa, ada 2 orang yang berjaya membebaskan. Nombor 1 Sayyidina Umar Al-Khattab, nombor 2 Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Tuan-tuan sekalian, 2 ni hasil daripada apa? Ni Maulidur Rasul ni. Buat majlis macam ni demai semangat tuan-tuan sekalian. Kan? Jadi tuan-tuan nak semangat macam tu tak? Dia nah. Cuma esok jangan duk pergi pekan jitera, duk pergi kepak kepala Cina pula. Kan dia main semangat satu macam maulid ni bercari bergaduh, kepak kepala orang mampu. Baik, muslimin dan muslimat antara rahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 minit lagi. Baik, saya sebut tentang selawat Nabi SAW. Banyak tuan-tuan selawat Nabi. Nabi kata apa? Sallu alayya fa inna salawatikum alayya zakatul lakum. Siapa yang berdoa ke atasku, kerana siapa yang selawat ke atasku, selawat kamu itu merupakan zakat. Zakat ni apa? Iaitulah membersihkan dosa-dosa kamu. Kita nak bersihkan dosa, banyak-banyaklah kita berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni dia ada 2. Satu selawat yang warid datang daripada Nabi SAW, satu selawat yang dibuat oleh para ulama. Ulama buat selawat tu, walaupun benda tu tak mai daripada Nabi, tapi ulama buat. Kan? Jadi ulama ahli sunnah wal jamaah dia kata apa? Dia kata boleh, tak ada masalah. Selagi mana apa yang kita doakan itu, apa yang kita selawatkan itu tidak membawa kepada keagungan Nabi yang boleh pergi kepada tahap Allah Subhanahu wa taala, yang boleh pergi jadi Tuhan. Itu tak boleh. Dan sekalian, jadi kita nak mengagungkan Nabi, silakan. Jangan sampai kita duk pergi kata Nabi ni dia tahu alam ghaib, Nabi ni dia tahu siapa nak masuk syurga, siapa nak itu tak boleh lah. Maknanya kita boleh berselawat, tetapi selawat janganlah sampai hulu, sampai melampau-lampau tuan-tuan sekalian. Baik, tuan-tuan pernah dengar tak? Satu hari baru-baru antara salawat doa ke atas baginda Nabi SAW, lau kana bainana al-habib. Pernah dengar tu? Kan yang orang Kuwait ke, yang bernama Abdul Rahman Muhammad. Dia ni artis pop, dia ni duk menyanyi lagu-lagu lagu-lagu cinta tuan-tuan sekalian. Tapi dia menyanyi lagu lau kana bainana al-habib tu, Allah, kita dengar pun menangis kita lagu tu. Lau kana bainana al-habib, macam manalah kalau Nabi Muhammad duk ada dengan kita lah ni, itu maksud dia macam tu. Tuan-tuan, tentang ketika mana tuan-tuan turun di Madinah. Betul tak? Kita turun di Madinah, sekejap mutawif akan bawa kita, jom kita pergi masuk untuk kita nak tengok makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perasaan tuan-tuan waktu tu? Dia tengok kita masuk dalam pintu gerbang, ada nombor-nombor dan apa semua, kita keluar daripada hotel kita tengok tu. Okey, dia kata tuan-tuan ni, hotel tuan-tuan ni, nombor ni, pintu ni. Kita tengok sayup daripada jauh, kita nampak kubah hijau. Waktu tu hati berdebar lah. Allahu Akbar, berdebar lah tuan-tuan. Kita nak turun pi ni, orang Bukit Tinggi sikit punya berjela, tulis nama, tulisan maklum Yam dan salam kat Nabi, maklum Pe'ah dan salam kat Nabi. Dia tulis siap tuan sekalian. Tuan-tuan berjalan depan makam Nabi, kita nampak dengan pintu pagar emas tu, tuan-tuan berhenti, tentu air mata yang keluar. Tak boleh nak bercakap. Tak boleh nak bercakap. Nak kata assalamualaikum ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Saya main daripada Bukit Tinggi ni, nak cerita macam-macam kat Nabi ni. Selama ni saya duduk dengar hadis dia daripada kecil, duduk mengaji. Saya kata ni lah boleh berjumpa. Tuan-tuan nak bercakap yang tu tak keluar benda tu. Pasal apa? Yang tu baru tengok maqam Nabi SAW. Macam manalah kalau Nabi berada di hadapan kita. Allahu Akbar. Inilah kelebihan mau'izah, kemuliaan yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara bit-bit tu, laukana bainana habib tu, dia tulis, Ya Rabbi qad ghafirna wa kulluna tama'. Pernah dengar yang tu kan? Apa maksud dia? Wahai Tuhan kami, qad ghafilna, sesungguhnya kami dia dah lalai dah ya Allah. Ghafilna, ghafala, lalai. Orang Penang ni tuan-tuan dengan bahasa Arab ni, kami guna lama dah Penang ni. Sebab tu di Penang dia ada ghaflah. Hanya dia buat ghaflah. Kan ghaflah tu bahasa Arab. Kan ada kitab Abu Laik As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin. Kan peringatan kepada orang yang lalai. Orang Penang, memang kami Penang cakap Arab. Tuan sekalian. Ghaflah. Cuma jingga tu saya tak tahulah nak tahu apa. Ghaflah, jingga dia tahu tu kan. Yang tu di antara baik-baik dia. Lepas tu baik apa lagi tuan-tuan sekalian? Qasidah Al-Busairi. Yang ni pun, Maulaya salli wa sallim daiman abad. Itu baik. Baik salawat ke atas Nabi SAW. Saya kena sebut juga pasal saya sebelum nak main ni saya duduk cek-cek tuan sekalian. Jadi kalau saya tak habang kat tuan-tuan sekali balik saya duduk ceramah kat kawan-kawan dalam kereta tu. Kan? Tak habis ceramah saya ni. Lepas tu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan pernah dengar lah pada zaman Empire Osmaniyah ada satu salawat, Talama ashku gharami ya nural wujud. Pernah dengar yang tu? Tuan-tuan tahu tak lagu tu rupanya Tan Sri, Allah yarham Tan Sri Piramli ambil lagu tu dalam cerita Ali Baba Bujang Lapuk. Hak mana? Duduk depan saya memang kaki Piramli ya. Kan lagu tu, alangkah indah di waktu pagi burung bersiul bernyanyi-nyanyi. Kan ada lagu tu? Tuan-tuan dengar pun mula dengar lagu tu tapi lutut duk gerak sendiri. Tak sedap. Kan? Lagu tu Babak Sarimah duk menyanyi dengan menggunakan suara Nur Madiah. Betul tak betul? Tak apa nak angguk ni. TV dah ada rumah lah khabar. Semangat menjawab pasal maulid dia buang TV dalam sungai. Kan? Allahu Akbar. Yang tu. Lepas tu pula tuan-tuan sekalian, Qasidah Busairi yang Imam Tan Sri Piramli dia ambil. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Lagu tu tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan tahu tak Tan Sri Piramli dia ambil lagu tu buat lagu raya kita. Lagu raya ni yang dikarang oleh Tan Sri Piramli tahun 69. Lirik Jamil Sulung, nyanyian Ahmad Jaiz. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Daripada ni lah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan duk dengar saja, dengar lagu raya. Alhamdulillah raya dah, tak pergi masjid lah. Yang ni lah nak kena cari tengok. Lepas tu lagu apa kita tuan? Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'an syani wad daraji. Kan lagu tu? Hal ni Piramli ambil juga dalam Maulid Ad-Dibai ni. Dia ambil tuan-tuan sekalian pada tahun 63 cerita nasib si Labu-Labi. Aci buka pintu, Nana balik pukul 1. Betul tak tuan-tuan sekalian? Tak apa nak ni angguk. Dia kata ustaz menyanyi dah dalam masjid. Kau dah mengapu lah kat ni. Kalau mengapu saya nak konti dah. Saya lajak lah ni. Okey, Allahu Rabbi tabarakallah. Kan? Tak ada apa yang kata cerita Piramli ni saja. Bila kita tengok cerita tu dia nak sayang kepada Nabi SAW. Cukup dulu dekat tu no? Cukup dah no? Tuan-tuan nak panggil dia insya-Allah dalam 23 tahun saya main pula. Ada lagi sambungan, Okay no? Boleh Haji Ramli cukup dekat tu no? Cukuplah tuan sekalian. Baik nah? Boleh tuan. Tak apa nak angguk siapa? Kan saya balus lagi hujan turun lebat lagi pakai lena di sini semua. Cukup. Saya minta maaf tuan-tuan sekalian andainya tersalah bahasa, tersilap kata dan juga terlanjur bicara. Saya mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan. Saya ni bukanlah siapa-siapa tuan-tuan sekalian, muda lagi kan saya pun. Jadi duduk depan saya ni ayahanda, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama. Saya mohon kalau ada salah dan silap saya, mohon beri teguran kepada saya. Dan apa yang saya sampaikan tuan-tuan, semuanya benda ni adalah ilmu yang Allah Ta'ala share bagi kat saya sikit, dan ilmu sikit inilah saya share bersama-sama dengan tuan-tuan sekalian. Minta maaf terkasar bahasa. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan, ketelanjuran diri saya sendiri. Terima kasih kepada Haji Ramli, terima kasih ahli jutaan kuasa masjid, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan
kerana sanggup menunggu, sanggup memberikan perhatian. InsyaAllah di lain waktu, di lain masa kita berjumpa lagi insyaAllah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.